Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Saya dari Kumpulan 5 ingin membuat pembentangan mengenai subjek kami iaitu dasar awam, yang mana pembentangan kami diberi tugasan untuk melaksanakan nama tajuk dia dasar keselamatan cyber. Sebelum itu saya hendak memperkenalkan ahli kumpulan saya, iaitu terdiri daripada saya sendiri, Hafizuddin, Encik Syafiq, Encik Afiq, Encik Azri dan Encik Saril. Saya dalam bab pengenalan ni saya tidak akan membuang masa yang lama ya. So seterusnya kita akan pergi kepada segmen pengenalan dalam pembentangan ini ya. So penulisan ni dibuat bertujuan untuk meneliti tahap keberkesanan dan keselamatan cyber yang sedia ada dalam menangani masalah penipuan cyber. Oleh kerana ini kerana masalah penipuan cyber di Malaysia ni, iaitu di negara kita ni, semakin bermaharajalela dan mengakibatkan kerugian yang tersangat luar biasa. So wujudnya keperluan dalam penelitian dasar keselamatan cyber ni. Dan justeru selain daripada meneliti dasar keselamatan ni, kita perlu tahu apa itu cyber dan penipuan cyber juga akan dikupaskan dekat sinilah, supaya pemahaman terhadap dua perkara tu bermain di dalam minda kita. Seterusnya kita boleh berhati-hati terhadap penipuan cyber ini. Okey, seterusnya definisi. Apa itu cyber dan penipuan cyber? Dan menurut Dewan Bahasa dan Pustaka, cyber ni boleh didefinisikan sebagai dalam talian. Jika mengikut pemahaman umum pula, ianya boleh ditafsirkan sebagai maya ataupun merupakan suatu ruangan perhubungan tanpa perlu bersemuka. So realitinya pada peradaban pada hari ini, kita semua tak boleh lari daripada menggunakan teknologi. Dan sampai pun satu tahap tu, ada individu yang terlalu taksub menggunakan teknologi ni dan cenderung dengan dunia maya sampai terlupa dengan realiti. Ini bermaksud ketaksuban dan perluasan penggunaan tu, masyarakat kita ni semua, masyarakat lah, terdedah dengan jenayah cyber, iaitu penipuan cyber yang kita boleh namakan sebagai scam. Okey, setakat hari ni dalam kajian yang mana kita boleh rujuk pada log masuk punya blog ni, terdapat 8 jenis penipuan cyber dekat Malaysia. Antaranya ialah Macau Scam, Love Scam, pinjaman dalam talian, penipuan kerja, Parcel Scam, penipuan COD, penipuan pembelian dan penipuan perbankan. Namun tujuan semua jenis scam ni dilakukan adalah satu atau dua saja, yang mana untuk mendapatkan maklumat peribadi, wang ataupun kedua-duanya, ataupun kedua-duanya daripada pihak mangsa. Dan jika tujuan langsung adalah wang, maka mangsa akan kehilangan wang. Tapi jika kepada maklumat peribadi, kerugian yang bakal menerima pasti lebih serius lah daripada sekadar kehilangan wang, memandangkan mangsa tak tahu bila penipu cyber tu menggunakan maklumat dia untuk kegunaan lain, dan jelaslah ianya antara yang tersenarai dalam kesalahan yang di sisi undang-undang. Okey, berikutnya pula adalah kadar kerugian. Sebelum itu kita perlu tahu antara keempat-empat yang boleh dikatakan top kesalahan jenis skema yang wujud ni. Antaranya adalah sebelum tu saya nak fokuskan dalam rekod log masuk juga, sebanyak 2.6 bilion ringgit Malaysia mangsa dari pelbagai mangsa lah rugi kerana scam.
Di antaranya adalah pinjaman tak wujud yang mencatatkan kerugian sebanyak 210 juta dalam 20,360 kes. Pinjaman tak wujud ni kita boleh nampak yang dia boleh dikatakan sebagai pinjaman dalam talian. Dia pesalah ni dia menyasarkan individu yang mempunyai rekod kredit yang tak memuaskan atau memerlukan wang pada kadar yang segera. So scammer ni dia boleh menyamar sebagai institusi kewangan atau platform pinjaman peribadi. Dia akan menawarkan faedah-faedah pinjaman yang menarik minat mangsa, kelulusan dijamin dan mempromosikan syarat yang sangat menarik, antaranya tanpa faedah juga. Dalam kes penipuan tak wujud ni, pinjaman tidak wujud ni, penipu dia akan menawarkan pinjaman palsu tetapi memerlukan bayaran pendahuluan sebelum menghilangkan diri tanpa memberikan apa-apa pinjaman tersebut kepada bangsa. Okey, kemudian love scam. Love scam mencatatkan kerugian sebanyak 268 juta dalam 5,761 kes. Apa yang sebagai gambaran scam ni dalam bahasa Melayu, love scam ni dalam bahasa Melayunya ialah penipuan cinta, merupakan bentuk penipuan dalam talian antara yang popular lah, di mana si penipu ni membina hubungan romantik palsu kepada mangsa untuk mengeksploitasikan mereka secara emosi dan kewangan. So modus operandi dia dia melibatkan fake profile di laman web seperti media sosial iaitu Facebook atau Instagram contohnya, dan mereka biasanya menggunakan gambar profil yang menarik lah. Contoh kalau mangsa tu lelaki, dia akan gunakan profil picture perempuan yang cantik, menggairahkan untuk memikat mangsa. Benda ni sebaliknya juga, jika mangsa tu adalah wanita, dia akan menggunakan fake profile iaitu gambar lelaki yang menarik. Dan setelah scammer ini berjaya mencuri hati mangsa-mangsa melalui ayat-ayat manis, so mereka akan mula tunjuk kasihan. Dalam bahasa kasarnya akan tunjuk muka seposin lah untuk menipu dengan meminta wang. Itulah dengan pelbagai alasan lah yang saya cakap muka seposin tu. Itu untuk love scam. Dan seterusnya adalah penipuan pembelian. Penipuan pembelian ini kita dapat direkodkan sebanyak 365 juta kerugian dalam 33,073 kes. So kalau kita nak tahu penipuan pembelian ni, kita boleh dapat tahu kebiasaannya ada dalam platform e-dagang seperti kalau di media sosial iaitu di Facebook, Instagram ke WhatsApp pun ada, dan terpopular adalah Shopee serta Lazada. Mereka menjualkan barang tu namun tidak wujud. Mereka memikat mangsa dengan gambar dan penerangan produk yang menarik. Namun selepas pembayaran dibuat, barangan yang diterima oleh mangsa itu tidak sama sekali serupa dengan apa yang diiklankan. So, untuk menangani isu ni, pihak berkuasa ada mengambil beberapa langkah pencegahan tu, seperti portal semakmul ataupun apa-apa cara. Itu akan dikupaskan kepada next slide ya. So, dan lain-lain kesalahan di antara 8 tadi ada jumlahnya mencatatkan sebanyak 700 juta kerugian. Okey, untuk slide seterusnya saya serahkan kepada sahabat saya untuk pembentangan lanjut. Sekian, terima kasih. Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Syafiq bin Muhammad Nur,
Nombor metrik 296565 akan meneruskan pembentangan yang telah disampaikan oleh saudara saya sebentar tadi, iaitu Encik Hafizuddin. Okey, tuan-tuan, saya akan teruskan dengan saluran skema. Dekat sini, dekat ni dapat dilihat skema menggunakan banyak saluran untuk menipu dia mangsa-mangsanya lah. Dekat sini data yang kita dapat menunjukkan paling tinggi sekali skema menggunakan panggilan telefon sahaja untuk menipu mangsa dia. Dan yang kedua pula, kita tengok skema menggunakan WhatsApp. WhatsApp ni macam WhatsApp kita dapat tahulah, kadang ada panggilan melalui WhatsApp, jadi masukkan dalam grup WhatsApp dan sebagainya. So dekat sini menunjukkan panggilan telefon dan WhatsApp ni mangsa-mangsa tertipu menggunakan saluran-saluran ni. Ada juga mangsa tertipu menggunakan saluran-saluran yang lain. Kita dapat tengok daripada Facebook ada, Telegram, Message, Instagram, e-commerce, TikTok pun ada tuan-tuan, WeChat, lepas tu daripada Friends and Family, lepas tu secara rawak lah, di jalanan. Lepas tu kita tengok ada social media yang lain lah, yang kurang popular tapi menjadi saluran bagi skema untuk menipu mangsa-mangsa. Okey, tuan-tuan, kita akan teruskan dengan dasar keselamatan cyber. Okey, kita terfikir apakah langkah daripada pihak berwajib berkenaan dengan keselamatan cyber. Okey, untuk makluman, dasar keselamatan cyber nasional telah diperkenalkan oleh kerajaan pada tahun 2006. Jadi pada mulanya kita menggunakan kita mula kepada dunia cyber, mula mengenali dunia cyber. Jadi pada 2006 telah diperkenalkan. Jadi kerajaan telah mengambil inisiatif sebelum kita melangkah lebih jauh dalam dunia cyber, telah diwujudkan dan diperkenalkan NSCP ni. Tapi pada masa tersebut kita baru mula menggunakan, kita belum menggunakan sepenuhnya dunia cyber ni. Okey, selepas pandemik COVID yang melanda negara pada tahun 2019, kita punya dunia cyber kita boleh dikatakan pada tahap yang tinggi. Jadi kita banyak menggunakan cyber berkenaan dengan kita punya aktiviti harian, pekerjaan. Jadi kita punya dari segi pendidikan banyak menggunakan cyber. Jadi kerajaan pada tahun 2020 telah menambah baik kita punya NSCP ini untuk mengelakkan daripada untuk menambah baik keselamatan cyber tu. Jadi untuk mengelakkan daripada perkara-perkara yang tidak diingini berlaku. Okey, tujuan NSCP ni wujud untuk menjaga kita punya keselamatan cyber lah. Dan lagi satu, dia akan menyokong agenda kerajaan yang berkaitan dengan ekonomi. Jadi untuk mengelakkan kita punya data-data kita ni terlepas pada pihak pada pihak yang tidak bertanggungjawab. Jadi benda-benda ni adalah sangat penting. Jadi untuk prinsip bagi dasar keselamatan cyber ni kita perlu tahulah, ambil tahu. Lepas tu hak keistimewaan yang minimum. Jadi kita dapat tahu kita punya apa itu hak keistimewaan yang ada. Sekiranya kita menggunakan cyber, dunia cyber ni lah. Lepas tu pengasingan tugas dengan kawalan capaian berdasarkan peranan. Jadi ada kawalan, bukan kita boleh suka-suka hati. Jadi makluman-makluman apa yang boleh dikongsikan. Lepas tu peminimuman data. Ini akan meminimumkan data yang disampaikan. Jadi tak semua benda kita boleh kongsi. Jadi ini demi untuk menjaga keselamatan cyber. Kerajaan turut memperincikan lagi beberapa perkara dalam dasar keselamatan cyber. Antaranya adalah Pelan Pengurusan Keselamatan Maklumat. Okey, pelan ini disediakan berpandukan kepada Rangka Kerja Keselamatan Cyber Sektor Awam, yang mana telah dikeluarkan surat perkeliling berkenaan dengan Polisi Keselamatan Cyber Kementerian Pertahanan Malaysia, PKS. Okey.
Antara kandungan Pelan Pengurusan Keselamatan Maklumat ini meliputi elemen peranti perkomputeran, peranti rangkaian, aplikasi, pelayan dan persekitaran fizikal. Jadi semua ini adalah untuk mengelak daripada kita menjadi mangsa cyber dan juga mangsa scammer. Okey, apa yang kita perlu tahu untuk mengelak kita daripada menjadi mangsa cyber dan mangsa scammer ni, tuan-tuan? Okey, pertama adalah kerahsiaan. Jadi rahsia-rahsia tidak perlulah kita kongsi. Dan kedua, integriti. Lepas tu ketiga, tidak boleh disangkal. Keempat, kesahihan. Maksud kesahihan maklumat yang dapat. Dan kelima adalah ketersediaan. Jadi bermakna data-data yang ada boleh diambil ataupun digunakan pada bila-bila masa. Okey. Berkenaan dengan prosedur pengurusan keselamatan cyber, terdapat garis panduan untuk agar pihak berkuasa mempunyai panduan dan yang relevan untuk dipatuhi oleh pihak yang diberi tanggungjawab ni. Pertama sekali adalah mengenal pasti perubahan. Jadi setiap kali ada perubahan, jadi perlu dikenal pasti oleh pihak bertanggungjawab ini. Jadi akan semak balik jadi prosedur keselamatan cyber. Yang kedua, mengutarakan cadangan pindaan bertulis, memaklumkan pindaan yang disahkan, dan lepas tu dasar yang ni dibuat ini dikaji semula setiap 5 tahun sekali. Dan kita tahu cyber ni semakin hari semakin tinggi penggunaan dan wujud benda-benda baru. Jadi untuk mengelakkan daripada ketinggalan data, maklumat dan sebagainya, jadi prosedur pengurusan keselamatan cyber ni perlu untuk pihak bertanggungjawab meneruskan dan mengelakkan kita menjadi mangsa cyber dan mangsa scammer. Okey, seterusnya saya akan serahkan kepada sahabat saya untuk meneruskan pembentangan ini. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih kepada saudara Syafiq di atas pembentangan itu tadi. Okay, Assalamualaikum semua. Nama saya Azri. Nombor metik 26561. Seterusnya akan membentangkan berkenaan dengan keselamatan cyber. Okey, Kerajaan Malaysia telah memperuntukkan dan juga menggubal beberapa akta yang mana untuk menjaga keselamatan cyber di Malaysia, antaranya Akta Rasmi 1972, Akta Jenayah Komputer 1997, Akta Tantangan Digital 1997, Akta Tantangan Digital 1997, Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 dan Kanun Kesihatan. Okey, bagi aktiviti cyber yang terlibat dengan penipuan, penelitian terhadap akta tersebut perlu dititik beratkan kepada dua akta, iaitu Akta Komunikasi dan Multimedia dan juga Kanun Kesihatan. Okey, antaranya sebagai contoh, Akta Komunikasi dan Multimedia ada memperuntukkan hukuman yang boleh dikenakan kepada pesalah laku, antaranya di dalam Seksyen 233, di mana jika disabitkan kesalahan, pesalah laku boleh dikenakan bayaran tidak melebihi RM50,000 atau dipenjarakan tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Okey, seterusnya berkenaan dengan Akta Kanun Kesihatan, sekiranya didapati bersalah, untuk Seksyen 415, pesalah laku boleh dikenakan atau dipenjara semaksimum 5 tahun, tuan-tuan. Okey, seterusnya kita balik pada slide yang seterusnya, iaitu Seksyen 233 Akta Komunikasi. Seperti tadi saya telah bentangkan berkenaan hukuman-hukuman yang akan dikenakan kepada pesalah laku kepada keselamatan cyber itu tadi, di mana pesalah itu tadi boleh dikenakan hukuman di bawah Seksyen 233 dan juga Seksyen 415 di bawah Akta Seksyen Komunikasi Multimedia 1998 dan juga Kanun Kesihatan. Okey, di dalam akta-akta tersebut semuanya telah digubal oleh Kerajaan Malaysia, akan tetapi satu saja lagi yang tidak dapat kita fahami, iaitu kerajaan juga boleh mempertimbangkan ataupun di masa akan datang kerajaan boleh
merangka ataupun menggubal satu dasar yang boleh mengambil berat tentang penipuan cyber ini, iaitu memberi pulangan wang-wang yang telah ditipu oleh pesalah cyber ni tadi kepada kita punya mangsa-mangsa tadilah. Maksud saya di sini, dalam akta-akta ni tadi telah jelas di mana pesalah itu boleh dikena hukuman, tetapi untuk kepada para mangsa, kita punya kerugian wang itu tadi tidak dapat dikembalikan. So di sini kita boleh minta kerajaan mengambil peranan yang penting lah. Contohnya menyediakan satu dasar, iaitu menggubal dasar-dasar yang boleh membantu memelihara mangsa-mangsa itu tadilah di atas penipuan cyber yang berlaku kepada mangsa-mangsa tersebut. Rasanya itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada sahabat saya, saudara Azri, di atas pembentangan beliau sebentar tadi. So, saya Muhammad Syarif Wazir 296621 akan meneruskan pembentangan kumpulan kami pada hari ini. So, tajuk yang telah diberikan kepada saya pada hari ini adalah tahap keberkesanan dasar keselamatan cyber nasional. Seperti yang kita semua sudah maklum, dasar-dasar keselamatan cyber telah banyak diperkenalkan oleh pihak kerajaan, namun masih tidak sempurna biarpun akta-akta yang telah diterangkan oleh saudara Azri tadi telah dimatapkan dan telah melalui pelbagai penambahbaikan ataupun dikemaskini dari masa ke semasa. Ini berlaku kerana low dependency, bermaksud kurangnya kebergantungan terhadap dasar tersebut oleh rakyat Malaysia. Ini kerana tiada peruntukan khusus terhadap pemulangan wang mangsa apabila berlaku jenayah cyber ini terhadap rakyat Malaysia. Ini bermaksud tiada peruntukan khusus yang diwujudkan kepada akta tersebut yang membolehkan mangsa-mangsa yang telah ditipu untuk mendapatkan semula wang mereka. Oleh yang demikian, persepsi awam yang tidak yakin terhadap kemampuan pihak berkuasa dan juga siasatan-siasatan yang dilakukan oleh pihak berwajib terhadap mangsa-mangsa jenayah cyber. Masalah tersebut telah dirumuskan oleh Muhammad Adnan Pichan dan juga Siti Zahidah Omar dalam penulisan mereka yang menyatakan hampir keseluruhan rakyat Malaysia tidak berpuas hati dan tidak yakin terhadap dasar tersebut. Antara luahan rakyat Malaysia terhadap isu jenayah cyber ini adalah mereka sebenarnya tidak tahu ataupun mereka tidak fasih ataupun mereka tidak tahu bahawa undang-undang ini wujud. Ini sebenarnya menunjukkan bahawa pengetahuan yang amat rendah telah ditunjulkan oleh rakyat Malaysia terhadap dasar keselamatan cyber itu sendiri. Di mana seperti sahabat saya Azri telah nyatakan sebentar tadi, pelbagai akta-akta telah diwujudkan oleh pihak kerajaan dalam melindungi rakyat Malaysia terhadap isu jenayah cyber. Antaranya adalah Akta Perlindungan Data Peribadi dan juga pewujudan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Pengulas juga merumuskan bahawa rakyat Malaysia kurang peka mengambil sikap sambil lewa dan menganggap undang-undang keselamatan cyber ini adalah tidak penting. Mereka tidak tahu bahawa Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia dengan kerjasama PDRM, Polis Diraja Malaysia sentiasa bertukar lumus dan telah diberikan kuasa terhadap siasatan salah laku jenayah cyber ini. Seperti PDRM di bawah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial sentiasa bertungku lumus untuk menyelesaikan kes-kes penipuan yang berlaku di negara kita.
Walaupun pembahagian peranan memberikan kebaikan pelancaran sistem, namun hakikatnya ianya melambatkan proses pengadilan. Ini berlaku kerana terdapat SOP-SOP yang perlu dipatuhi oleh kedua-dua agensi ini dalam menyelesaikan siasatan jenayah cyber itu sendiri. Seterusnya, salah satu punca mengapa mangsa-mangsa jenayah cyber ini tidak mengambil tindakan undang-undang adalah kerana timeline simpanan rekod pengguna cyber menyukarkan proses pengumpulan bukti, mencari kebenaran serta membuat keputusan yang lebih adil. Hasil kajian mendapati dasar sedia ada memiliki kelemahan dan tidak cukup sempurna. Seperti contoh, syarikat telekomunikasi seperti Maxis, Celcom, Digi dan sebagainya hanya menyimpan rekod selama 3 bulan. Dan apabila mereka menerima sebarang laporan ke atas berlakunya jenayah cyber ini, mereka akan diminta butir-butir yang amat rumit seperti alamat IP address ataupun butiran bank kewangan yang selalunya tidak diketahui oleh mangsa-mangsa jenayah cyber. Ini berlaku apabila kebanyakan kes-kes yang telah direportkan gagal diselesaikan dalam tempoh masa 3 bulan. Dan apabila ianya melebihi tempoh tersebut, siasatan terhadap salah laku jenayah cyber ini sudah tidak relevan kerana rekodnya telah dihapuskan. Oleh yang demikian, kebanyakan rakyat Malaysia seringkali berusaha untuk mendapatkan kembali wang mereka ataupun ganti rugi ke atas kerugian yang mereka alami apabila mereka menjadi mangsa jenayah cyber, dan mereka tidak membawa si penjenayah ini ke muka pengadilan oleh kerana sikap-sikap seperti ini. Seterusnya, saya serahkan kepada sahabat saya untuk kesimpulan. Sekian, terima kasih.